A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 314 insya-Allah dalam sesi tadabbur kita. Kita akan bersama-sama insya-Allah hari ini di surah Thaha. Kita akan membaca surah Thaha ayat 38 sehingga ayat yang ke-51. Alhamdulillah, terima kasih yang telah memberikan feedback gambar dan juga suara. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan mulakan, saya akan mulakan sedikit insya-Allah dengan membaca daripada ayat 38 insya-Allah 38 dan juga 39. Kita akan tengok untuk mendapat keberkatan, kita mulakan dengan sedikit bacaan insya-Allah dengan sedikit tilawah daripada ayat 38 dan juga 39 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulkihil yammu bis-sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alayka mahabbatan minni walitusna ala aini. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat 38 sehingga ayat yang ke-39. Jadi insya-Allah apa yang kita sedang bacakan pada sesi kali ini adalah sambungan penceritaan Allah Subhanahu wa taala tentang ketika Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita tahu bahawa Nabi Musa ni mendapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala bercakap sendiri dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi dalam ayat sebelum daripada ni iaitu muka surat 313 kita telah baca bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah taala telah memenuhi permintaan daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dalam muka surat 313 dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa ni pergi kepada Firaun, izhab ila Firaun, pergilah kamu kepada Firaun wahai Musa. Maka Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara. Antaranya ialah doa yang Nabi Musa minta, iaitu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan seterusnya. Dan di antara yang diminta oleh Nabi Musa ialah diminta supaya dijadikan saudaranya iaitu Harun juga akan menjadi wazir kepadanya. Wazir artinya ialah menjadi penolong, mu'in, menjadi penolong, pembantu kepadanya dalam menjalankan kerja. Kerja ni besar, kerja yang patut dibuat oleh Nabi Musa ni besar, iaitu berjumpa dengan Firaun dan juga berdakwah kepada Firaun, bukan orang biasa-biasa. Firaun ni ialah yang mengaku jadi Tuhan. Ni tak ada atas dunia ni, tak ada. Even Iblis pun tak berani, tak sanggup nak mengaku jadi Tuhan. Sebab Iblis tahu Tuhan tu Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah maknanya tinggal dalam syurga dan sebagainya. Dia minta kepada Allah untuk hidup lama, untuk merosakkan manusia ni, untuk mengajak manusia ni supaya menjadi sepertinya. Jadi dia tahu, dia kenal Allah Taala. Firaun ni lebih dahsyat lagi daripada Iblis ni. Jadi kita katakan bahawa apabila Nabi Musa ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pergi kepada Firaun, jadi of course lah kan, dia adalah manusia. Jadi dia rasalah kegerunan, dia rasa ketakutan. Jadi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berilah seorang penolong. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala kabulkan semua permintaan yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan selepas dari betul Allah Taala sebut sebagaimana ayat terakhir dalam muka surat 313, Allah Taala kata banyak lagi perkara-perkara yang sebelum daripada ni yang aku telah berikan kepada kamu wahai Musa, mananna, aku telah beri kepada kamu wahai Nabi Musa. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Taala sebutlah secara ringkasnya dalam muka surat ni 314 ni perkara-perkara yang telah diberikan kepada Nabi Musa. Apa dia?
iaitu iz auhayna ila ummika ma yuha. Ketika Allah SWT kata auhayna, kami wahyu, bukan wahyu maknanya beri ilham. Maksud wahyu sini maknanya ilhamkan kepada emak kamu dulu semasa kamu baru dilahirkan. Sepatutnya kamu ni dibunuh kalau ikutnya, sebab zaman tu, tahun tu adalah tahun dibunuh. Tahun semua anak-anak lelaki Bani Israel dibunuh oleh Firaun. Hidup-hidup bunuh ni, maknanya lahir bunuh, jahatnya Firaun tu. Jadi hasil tu hasil daripada itulah kan kata-kata firasat daripada nujum. Firaun telah mengatakan akan ada seorang daripada Bani Israel ini, anak lelaki Bani Israel ini, yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Jadi disuruh bunuh, arahan bunuh. Jadi pada ketika itu Allah Subhanahu Taala telah memberikan auhayna, iaitu memberikan wahyu, bukan wahyu sebut wahyu tapi memberikan ilham. Sebenarnya ilham maksud sini adalah ilham kepada emak Nabi Musa, kepada ummika mayuha, apa yang telah diilhamkan. Apa yang telah diilhamkan iaitu anikzifihi. Allah SWT telah memberi arahan kepada mak Nabi Musa, ikzifihi fit tabut, letakkan hi, iaitu tu baby tu kan, anak lamik tu, anak kecil tu di dalam tabut, di dalam kotak lah, kita kan kotak tabut ni. Kemudian fakzifihi fil yammi, kemudian campakkan fil yammi. Yammi tu maksudnya ialah satu tempat yang air dia banyak. Sini kan, kalau laut pun dipanggil yammi, kalau sungai yang besar pun dipanggil yammi. Kalau sungai kecil tak panggil yammi. Jadi sungai besar, jadi sungai Nil ni besar, jadi sebab tu dia katakan dia letakkan dalam sungai Nil, dicampakkan sungai Nil. Jadi perkataan yang Allah Ta'ala guna kat sini ikzifi ni ialah bukan letak elok-elok tak. Kalau letak dengan penuh perasaan macam sayang, tapi macam terpaksa juga buat. Sebab apa? Dan cepat-cepat pada masa tu, cepat-cepat. Sebab apa cepat-cepat? Sebab tu datang tentera-tentera daripada Fir'aun yang nak bunuh ni Musa ni. Sebab tu lah dicampak, letak, dilepaskan macam tu. Akzifi. Jadi Allah Ta'ala kata fakzifihi fil yammi, lalu dicampakkan ke dalam yammi, di dalam tempat air yang luas. Lepas tu Allah Ta'ala sebut sini falyulkihil yammu bisahil. Lalu yammu ni sini pula, yammu pada air tu pula, bawa lah tabut tadi tu, bawa lah kotak yang ada Nabi Musa tadi tu ke dalam fisahil. Sahil tu makna tepi tebing. Maksudnya kan, sahil ni boleh jadi tepi laut, boleh jadi kalau sungai, tepi sungai. Jadi dibawa lah ni. Siapa yang bawa ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa ke mana? Tempat tepi istana Firaun. Tengok tu kan, bawa ke tempat istana Firaun, fil yammi fis sahil ya'khuzhu aduwuli, kemudian diambil pula tu oleh aduwuli, musuh aku. Allah Ta'ala sebutkan Firaun ni musuh Allah Ta'ala. Jadi kemudian wa aduwullah, dan kemudian musuh kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi tengokkan musuh siapa yang ambil, tengokkan Allah Ta'ala aturkan. Semua tu adalah pemilihan cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua. Apa ni kita kata manan, itu kurniaan Allah. Allah Ta'ala semua yang buat benda ni. Kemudian dia kata wa alqaitu alaika mahabbatan. Kemudian wa alqaitu tu maknanya ialah aku campakkan. Allah Ta'ala beritahu aku yang campakkan alaika, ke atas kamu wahai Musa, mahabbatan, rasa kasih sayang. Sayang apa? Minni, daripada aku. Maknanya bila orang tengok Nabi Musa, Firaun tengok, isteri dia pun tengok kan, semua rasa sayang. Bukan semua orang tengok Musa semua sayang, termasuk Firaun. Pada Firaun tahu, tengok kan, ni muka budak ni pun tahu kan, dia tengok warna kulit budak ni pun tahu ini adalah bukannya orang Mesir. Bukannya, sebab di Mesir pada masa tu ada dua saja kan, iaitu sama ada bangsa Kibti, iaitu bangsa asal Mesir Kibti, ataupun Bani Israel. Jadi boleh tahu. Kalau kita sekarang kan, kita boleh tahu kan, oh ini muka ini muka ini orang ni race ni kan daripada contoh lah kan. Jadi maknanya ialah, tapi walaupun macam tu Allah Ta'ala campakkan kasih sayang tu kan kepada Nabi Musa alaihissalam. Muhabbatan minni, siapa yang campakkan? Allah Ta'ala campakkan. Walitusna'a ala aini, dan kemudian Allah Ta'ala kata, dan supaya kamu ni dibela. Tusna'a tu maknanya, kalau ikut sona'a tu maknanya dibentuk. Ala aini, di dalam pemerhatian aku. Maknanya semua dalam pemerhatian Allah Ta'ala tahu semua kan, tetapi maknanya ini special diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala atur semua tu kan, semua benda Allah Ta'ala atur juga kita katakan, tapi ini special Allah Ta'ala nak sebutkan. Tengok kan, ini adalah supaya Nabi Musa ingatkan semua benda yang berlaku ni betul dibesarkan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kisah kakak dia, Istamshi.
ketika tamshi ukhtuk, Allah Ta'ala kata, ketika saudara kamu, iaitu kakak kamu berlari, berjalan, minta maaf, berjalan, tamshi tu berjalan, ketika kakak kamu tu berjalan, fatakul, kemudian kakak kamu tu berkata kepada siapa? Kakak kamu tu, sebab dia ikut kan, bila tabuk tu dibawa oleh arus, dibawa oleh air tu kan, berjalan, bergerak tu kan, jadi kakak tu dia ikut, tengok sampai, ya Allah, sampai kepada istana Firaun. Kemudian sampai kepada istana Firaun, kakak tu pun berkata pula tu, fatakul, maka katalah kakak itu, hal adullukum ala man yakfuluh, nak tak aku tunjukkan kepada seorang yang akan dapat menjaga Musa, menjaga budak ni, menjaga baby ni. Sebab disebutkan ialah dalam ahli tafsir, semua beri kepada siapa-siapa, semua dia tak nak menyusu. Musa ni tengok maknanya, kalau ikut masa tu sangat pendek lah kan, pendek lah di antara dapat naik, dapat Musa, tapi jadi Musa pun lapar. Musa yang kecil tu dia pun lapar, kemudian dia tu menangis nak susu, beri susu orang ni dia tak nak, beri susu orang ni tak nak, beri susu orang ni. Last sekali kakak ni macam mana dia boleh pergi, dia boleh cerita, kata aku boleh, aku nak cadangkan, macam itulah kan, aku cadangkan seorang aku menyusu. Jadi bila panggil mak dia ni bagi menyusu, tengok nak pula dengan perempuan ni, tengok kan. Jadi Allah SWT kembalikan dia kepada mak dia, akhirnya mak dia pun menyusu. Jadi Allah SWT sebut sini kan, faraja'naka ila ummik, dan kami kembalikan kamu kepada mak kamu. Tengok kan, pusingan Allah Subhanahu Wa Taala, aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Faraja'naka, Allah yang kembalikan kamu wahai Musa, ila ummika, kepada mak kamu balik, kai taqarra ainuha wala tahzan, supaya mak kamu tu rasa suka hati. Taqarra ainuha tu maknanya gembiranya. Sebab apa? Tengok kan, sekarang ni dia dapat menyusu pula, dan dikatakan bahawa mak dia tinggal jauh kan, tinggal jauh daripada istana tu. Jadi maknanya terpaksalah hantar. Jadi ada masa lah maknanya kan, dia bersama dengan Musa ni kan. Walaupun Musa tu jadi anak angkat sekarang, anak angkat Firaun, tapi masa nak menyusu kena banyak masa akan bersama dengan mak dia juga. Jadi mak dia menyusukan Musa, selamat, kemudian dapat duit lagi, ialah upah daripada Firaun bukan upah sikit kan, bukan upah 10 sen sekali menyusukan, mesti upah banyak kan. Mana raja kan, raja Mesir. Jadi dia pun la tahzan, dan dia tidak sedih lah. Jadi Allah SWT kata selepas tu cerita lagi jadi dia katakan tadi, ni apa ni, ukhtuka ni disebut ni ialah nama dia Maryam, disebutkan oleh ahli tafsir. Wallahu a'lam bissawab. Dia kata nama Maryam. Jadi seterusnya disebutlah, lepas tu apa lagi Allah Taala sebut lagi ni, wa qatalta nafsan, dan lepas tu pula kau telah bunuh siapa? Satu jiwa. Bunuh sini bukanlah sengaja nak bunuh tanpa sengaja, gitu kan, sebab Nabi Musa terpelihara daripada, jadi bukan satu kesalahan pada dia, bukan nak bunuh, dia hanya tolak. Diceritakan lah dalam ahli tafsir kata, dia hanya sebab bila dia tengok orang tu bergaduh kan, seorang tu Kibti, seorang tu Bani Israel, bila bergaduh dua, yang diminta tolong, yang Bani Israel ni minta tolong, jadi dia tengok ni, dia tolak lah ni, tengok jatuh, mati kuat sangat ni. Tak tahulah Nabi Musa, sebab dia kata telah sampai Nabi Musa ni dia sangat kuat sehingga dia tolak pun dah mati dah, tolak sikit dah jatuh dah mati. Jadi Allah SWT kata, wa qatalta nafsan, dan ketika kamu bunuh tanpa sengaja lah, of course nafsan, iaitu orang Kibti sebelum daripada ni, fanajjainaka minal ghammi, dan kemudian kami yang selamatkan. Tengok Allah Ta'ala kata, dia memberikan kami yang selamatkan kamu wahai Musa, minal ghammi itu sedih lah, dia takut lah kan, sedih, takut kenapa aku telah buat benda ni kan. Dan lepas tu wa fatannaka futuna, dan Allah Ta'ala kata, dan kemudian kami uji lagi dengan macam-macam ujian. Fatanna sini bukannya fitnah, tapi makna fatanna di sini ialah maknanya kami telah uji kamu dengan macam-macam ujian lagi, banyaklah lagi kan. Dia larinya, berjalannya, nak pergi ke mana? Pergi ke Madian. Jadi Allah SWT sebut lagi, fala bista sinin fi ahdi Madian. Lepas daripada tu kami telah kamu telah berada, fala bista sinin tu maknanya bertahun-tahun kalau ikutnya. Jadi ulama tafsir kata iaitu 10 tahun sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain kan, dia nak duduk 10 tahun di sana di Madian tu ialah satu tempat, kita kata Madian ni satu tempat kalau ikutnya dalam kajian sekarang ialah satu tempat di Arab Saudi, di utara Arab Saudi, dekat hampir dengan Tabuk. Maknanya jauh maknanya kan perjalanan tu kan, maknanya di seberang Sinai, kemudian dia pergi melalui negeri Jordan, kemudian dia pergi sampai kepada
ke kawasan Madian ni. Maksudnya semua dekat dengan Aqabah kalau sekarang ni lah kan, tak jauh daripada Aqabah di negeri Jordan tu, turun sikit ke arah Saudi tu. Jadi Allah SWT kata falabista sini fi ahli Madian. Jadi Allah Ta'ala sebut sini Madian. Madian tu maknanya ialah, of course lah kan, Madian dalam ayat lain kita baca surah Al-Qasas kan. Jadi dia sampai di Madian. Summa ji'ta ala qadarin ya Musa. Kemudian kamu datang ala qadarin, mengikut kadar yang tertentu. Ya Musa, wahai Musa. Dan dikatakan bahawa pada masa tu umur dia 40 tahun. Wallahu a'lam bissawab kan. Tapi kata ahli tafsir, umur dia pada masa ala qadarin tu, di atas qadar tu ialah ala qadarin, sini qadarin ni iaitu umur dia 40 tahun. Ya Musa. Jadi Allah Ta'ala sebutkan. Kita tengok kan dalam ayat ni, iaitu dalam ayat, kita katakan dalam ayat 38, 39, ayat 40 ni kan, semua tu Allah Ta'ala ceritakan banyaknya limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kamu wahai Musa, begini dan sebagainya kan. Seterusnya Allah Ta'ala kata wastana'tuka li nafsi. Istana'tuka, tafsir kata ialah ikhtartuka, aku pilih kamu wahai Musa untuk li nafsi, untuk risalah. Li nafsi tu kalau kita kata untuk diriku lah kan, tapi maksudnya untuk diriku sini ialah, maksudnya ialah untuk risalahku, untuk risalahku, iaitu untuk menyampaikan risalahku. Aku pilih kamu wahai Musa, wastana'tuka, dan aku pilih kamu wahai Musa li nafsi, untuk menyampaikan risalahku kepada Firaun ni. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berkata izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi zikri. Allah Taala kata sekarang ni, pergilah kamu wahai Musa, izhab anta, pergilah kamu, anta kamu wahai Musa, wa akhuka dan juga Harun, saudara kamu tu, iaitu abang kamu lah kan. Kalau ikutnya sebab dia, kata ahli tafsir, dia lebih tua 3 tahun daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi pergilah kamu, izhab anta wa akhuka bi ayati, dengan tanda-tanda daripada aku, iaitu yang dikatakan itu 9 tanda yang diberikan oleh Allah. Sebagian ulama kata 9 tanda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Jadi dia pun pergi, wala taniya. Allah Taala kata wala taniya. Wala taniya artinya ialah jangan kamu lalai, jangan kamu cuai, jangan kamu lemas, jangan kamu lupa-lupa pula kan. Jangan wala taniya fi zikri, untuk mengingati aku. Erti di sini ialah kita ni kan buat kerja besar kan, nak buat kerja besar, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kan, jangan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Tengok kan nak jumpa Firaun kan, jangan lupa, jangan kamu ingat benda lain, jangan kamu ingat perkara lain yang boleh membantu kamu kan. Allah Taala saja boleh membantu kamu kan. Apa-apa usaha kita, yes, kita berusaha, tetapi yang akan menolong kita sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu jangan lupa pada Allah Subhanahu wa taala dalam nak buat kerja Islam, nak buat kerja dakwah, nak buat kerja mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Taala pesan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun sini, wala taniya, jangan kamu lupa fi zikri, untuk mengingati aku. Kemudian izhaba, sekarang ni izhaba ila Firaun innahu tagha. Allah Taala kata pergilah kamu berdua, izhaba ni alif ni ada maknanya berdua, izhaba kamu berdua ila Firaun, kepada Firaun, innahu tagha, dia ni melampaui batas, melampaui yang sangat-sangat dahsyat kan, yang kita sebut tadi kalau lebih lagi daripada iblis melebihi daripada orang yang menghasut dia. Kalau ikutnya yang menarik daripada kejahatan adalah iblis, adalah syaitan, ni dia lebih jahat lagi daripada syaitan. Dahsyat tak dahsyat Firaun. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut nama ni kan. Allah Ta'ala tak sebut nama orang-orang Mekah ni yang jahat-jahat ni kan, Abu Jahal ke dan sebagainya kan, tak kan. Tapi Allah Ta'ala sebut nama Firaun ni. Dan satu lagi yang kalau di Mekah Allah Ta'ala sebut Abu Lahab saja, sebagai simbol, sebagai orang yang saudara sendiri, papak saudara sendiri yang menentang Nabi SAW. Firaun ini berulang kali Allah Ta'ala sebutkan, bukan sekali. Firaun kan, penentang kepada Nabi Musa. Jadi maknanya sini Firaun akan ada tetap sepanjang zaman, sebagaimana Nabi SAW kata dalam riwayat semasa peperangan Badar, selepas daripada Nabi tengok Abu Jahal mati, Nabi kata inilah Firaun hazil ummah. Nabi berkata kepada Abu Jahal yang dah mati, mayat Abu Jahal tu kan, inilah dia Firaun umat ini. Maknanya Firaun ni dah menjadi satu simbol kepada kejahatan, bapak kepada kejahatan. Jadi Allah SWT kata izhab,
pergi kamu, izhaba, pergi kamu berdua kepada Firaun, innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina. Allah Taala kata, dan katakanlah kepadanya, kepada Firaun itu qawlan layyina, makna bercakaplah dengan bahasa layyina. Layyina tu lembut maknanya. Jadi di sini ulama-ulama katakan, tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa pergi kepada Firaun yang bapa jahat, yang kepala jahat tu, tapi menggunakan qawlan layyina. Jadi kalaulah maknanya kita ni dalam keadaan kita sekarang ni kan, kita nak pergi mengajak orang kepada, apatah lagi kalau orang tu orang Islam, kita nak ajak dia kepada kebaikan, maka takkanlah kita nak gunakan perkataan-perkataan yang kasar dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa sebaik-baik manusia lah pada masa tu pergi kepada sejahat-jahat manusia pada masa tu, tapi Allah Ta'ala minta supaya gunakan perkataan yang lembut. Jadi takkanlah kita sekarang ni nak gunakan perkataan yang keras kalau kita nak berdepan dengan orang-orang yang, apatah lagi kalau dia tu adalah orang Islam yang kita nak ajak dia ke kebaikan, ataupun kalau orang kafir pun, dia tak adalah sejahat Firaun yang mengatakan bahawa dia Tuhan. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Harun, Allah Ta'ala kata, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Moga-moga dia yatazakkar, moga-moga dia ingat balik, moga-moga dia akan takut kepada aku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna sinilah ulama kata, ialah perkataan yang lembut itu mesti digunakan pertama-tamanya. Sehinggalah kita tengok Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah kepada kaum dia kan. Lepas daripada itu barulah dia berdoa tu kan. Maknanya penuh kesabaran berterusan dalam buat ni. Jadi seterusnya Allah Taala kata, qala rabbana, lalu keduanya pun berkatalah. Ayat 45 insya-Allah ayat pun. Lalu keduanya pun berkatalah, berdoa kepada Allah, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun berkata, Rabbana innana nakhaf an yafruta alaina. Ya Allah, kami takut ya Allah, dia ni yafruta alaina. Makna yafruta alaina tu makna menyegerakan, mengambil tindakan terhadap kami. Makna pergi-pergi tengok, cakap. Jadi dia takut kan Nabi Musa, of course dia manusia kan. Dia ada perasaan takut kepada ni, takut dia ambil tindakan, tak sempat apa-apa, tak sempat dakwah lagi, dia dah hentam dah. Yafrutu alaina au an yatgha, ataupun dia ni takabur. Kata dalam tafsir jalan lain, dia kata yatgha sini, yang kedua ni yatgha ni takut dia takabur, tak nak terima juga, ambil tindakan dah tak nak terima apa yang kita nak sampaikan kepada dia. Jadi Nabi Musa dan juga Nabi Harun ni berkata, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala pun berkata, Allah Taala kata, qala la takhafa, berkata Allah Subhanahu Wa Taala, la takhafa, jangan kamu berdua takut, innani ma'akuma, aku bersama dengan kamu. Tengok kan, jadi sebagai orang yang nak bawa Islam, kita pada hari ni kan, kita jangan takut. Allah Ta'ala dah berkata sini, jangan takut, la takhafa. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, la takhafa, jangan kamu takut. Kenapa? Inni ma'akuma. Allah Ta'ala lihat apa semua yang berlaku ni. Cuma kemungkinan lah kita tengok kan, ada orang yang berdakwah, ada orang mengajak kepada Islam ni, kadang-kadang dia kena seksa, kena macam ni, kena susah dan sebagainya. Tapi bukan Allah tak tahu, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala melihat kan. Allah Ta'ala katakan innani ma'akuma, bukan inni, tapi innani, sesungguhnya aku ma'akuma, bersama kamu berdua, asma'u wa ara, aku dengar, aku tengok. Maknanya semua dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rasa Allah Ta'ala memerhati apa yang kita buat, kita tengok makna kita tak takut. Kenapa kita takut kan? Cuma Allah Ta'ala belum lagi mengambil tindakan. Allah Ta'ala biarkan dulu Firaun tu jahat dan sebagainya, sehingga lepas tu apabila sampai ketikanya, Allah Ta'ala pun terus sentap dia, ambil teruskan, mati tu dalam laut tu kan. Tapi sebelum daripada tu berapa tahun, wallahu a'lam kan, ada ulama kata bertahun-tahun, ni bukan masa setahun 2 tahun iaitu Nabi Musa ni berdakwah kan, bukan sehari 2. Jadi Allah Ta'ala kata asma'u wa ara, jangan takut, aku asma'u, aku dengar, aku tengok apa yang berlaku. Kemudian fa'tiyahu, lalu keduanya pun datanglah kepada Firaun. Fa'tiyahu, keduanya pun datanglah keduanya. Lalu faqula, lalu mereka pun berkatalah kan, faqula, dan katalah kamu berdua, fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik. Tengok di sini Allah SWT kata inna, sesungguhnya kami ni rasula rabbik. Berkatalah Nabi Musa dan juga Nabi Harun, kami ni berdua. Sebab tu kena baca sini la ni berdua, maknanya la kami ni rasul, kami ni adalah 2 rasul Tuhan kamu. Berkata kepada Firaun, Nabi Musa berkata,
kami ni utusan daripada dua orang utusan daripada Tuhan kamu. Fa'arsil ma'ana Bani Israel. Lepaskanlah. Jadi yang pertama sekali ialah maknanya kamu bukan Tuhan. Kami adalah utusan daripada Tuhan. Kamu tu bukan Tuhan. Kalau kamu Tuhan, kami ni utusan kamu lah maknanya kan. Jadi artinya automatically bahawa kami ni utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Tuhan kamu, Tuhan kamu, Tuhan kamu, Tuhan kami, semua kan. Itu yang pertama. Yang kedua, minta lepaskan. Fa'arsil ma'ana Bani Israel, iaitu jangan perhambakan. Maksudnya kan sebab apa? Sebab Firaun yang memperhambakan Bani Israel tu. Jadi lepaskan. Fa'arsal ma'ana, berikan kepada kami, serahkan balik semua kan, lepaskan kami. Wala tu'azibuhum, dan Allah Ta'ala sebut ni, wala tu'azibuhum, jangan kamu seksa mereka. Sebab apa? Mereka ni disuruh buat kerja yang berat, diperhambakan. Tu'azib itu seksa, penyeksaan kepada Bani Israel, diperhambakan di negeri Mesir tu. Padahal mereka datang dulu adalah bersama-sama dengan Nabi Yusuf alaihi salam kan. Tapi sekarang diperhambakan oleh Firaun ni kan. Dia buat macam-macam, buat kerja-kerja yang teruk-teruk kan. Jadi memang hamba, masyarakat kelas, tak tahulah kan, kelas yang paling bawah sekali di Mesir pada masa tu. Wala tu'azibuhum, kata Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun. Lalu qad ji'naka bi ayatin min rabbik, kami, Nabi Musa juga Nabi Harun kata, bawa datang, ji'naka, bawa kepada kamu bi ayah, tanda-tanda kalau kamu tak percaya, bi ayatin min rabbik, daripada Tuhan kamu. Tengok kan, Tuhan kamu, bukan kamu, Tuhan kamu, maknanya Tuhan lain, bukan kamu ni bukan Tuhan. Gitu kan. Kemudian wassalamu ala manittaba'al huda, kata mereka berdua, dan salamlah, selamatlah sebenarnya. Assalamah, yang ini selamat daripada azab maksudnya sini. Kata dalam tafsir jalan lain, dia kata dan selamat daripada azab lah, ala manittaba'al huda, ke atas orang yang mengikut petunjuk. Maknanya kalau kamu tak ikut petunjuk, kamu tak akan selamat, wahai Firaun. Seterusnya dia bercakap lagi sekarang ni, Nabi Musa juga Nabi Harun ni bercakap kepada Firaun ni. Apa kata dia lagi kan? Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla, sesungguhnya kami telah diwahyukan. Maknanya Nabi Musa juga Nabi Harun berkata kepada Firaun, beritahu kepada Firaun, hai Firaun, kamu nak selamat, ikut petunjuk. Itulah maksud ni kan, wassalam maknanya kamu nak selamat daripada azab, kamu mesti ikut petunjuk. Kalau kamu tak ikut petunjuk, kamu tak selamat. Dan kami telah diwahyukan, inna qad uhiya ilaina, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami dah dapat wahyu kan, Allah Ta'ala dah beritahu kepada kami, annal azab, sesungguhnya azab itu ala man kazzaba wa tawalla, akan dikenakan ke atas orang yang dusta, mendustai kata kami ni bohong, mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan watawalla, dan lari daripada petunjuk, dan berpaling. Tawalla itu makna berpaling kan. Jadi siapa yang tak terima, siapa yang kata mengaku Tuhan, siapa yang mengata gini kan, yang menolak kebenaran, siapa yang berpaling daripada kebenaran, Nabi Musa Nabi Harun berkata kepada Firaun, azab akan kena kepada orang yang macam ni. Tengok kan, dia tak kata kepada kamu, tapi dia sebut sinilah orang yang tolak akan kena. Jadi Firaun, kalau kamu tolak, kamu pun kenalah maksudnya kan. Dia tak kata kamu tak, dia kata orang yang bertolak secara umum kan. Maknanya kita pun macam tu lah kan, kita ceritakan siapa yang tolak, dia akan, kalau awak nak masuk orang yang awak tolak, awak kena azab juga kan. Seterusnya dia kata qala, lalu berkatalah Firaun. Sekarang Firaun pun berkatalah qala. Dia sekarang debat pun bermula lah kan, kita katakan dialog pun bermula lah. Lalu Firaun kata apa? Famar rabbukum ya Musa, yang kamu kata ni Tuhan kamu, Tuhan aku ni, Tuhan kamu ni siapa? Tengok sekarang dia dah balik kan. Firaun diceritakan memang orang cerdik kan. Dia cerdik, pandai berdebat dan sebagainya, tapi mati juga dia dengan hujah-hujah daripada Nabi Musa alaihi salam kan, dan juga Nabi Harun. Jadi sekarang ni dia berdebat ni. Apa debat dia? Dia kata famar rabbukum ya Musa, Tuhan kamu ni siapa wahai Musa? Kemudian dia kata qala, lalu berkatalah Nabi Musa, rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqah. Nabi Musa berkata kepada Firaun tu, Tuhan kami ialah yang a'ta kulla syai'in khalqahu, yang memberikan segala kejadian, yang memberikan kepada segala ciptaannya. Apa dia? Setengah ulama kata maknanya ialah memberikan sesuatu benda tu hidup, maknanya satu benda yang hidup tu, satu kulla syai'in khalqahu, itu apa yang diperlukan tu. Summa hada, kemudian diberi, bukan hada tu bukan beri petunjuk hada tu bukan beri petunjuk, tapi hada sini ialah menunjukkan jalan bagaimana satu benda tu nak hidup.
Kita tengok kan macam kata binatang, kucing boleh hidup. Macam mana kucing boleh hidup kan tak? Dia bukannya ada belajar sekolah ekonomi, bukan buat kilang, bukan buat apa. Kucing, binatang katakan, semut kan, semut pun boleh hidup. Macam mana semua ni kan? Itu Allah SWT kata, ulama kata tu summa hada, Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia macam mana dia nak hidup. Allah Ta'ala ciptakan dia, Allah Ta'ala cipta a'ta kulla syai'in khalqah, kemudian Allah Ta'ala lah yang menunjukkan kepada binatang tu macam mana nak hidup. Lah boleh hidup, ini boleh hidup, ini boleh, ikan boleh hidup kan, semua benda tengok kan boleh hidup kan, tanpa ada. Manusia tu macam-macam lah, complicated lah manusia ni kan, macam ada kilang terpaksa, ada restoran, ada apa nak makan, ada macam susah kan. Tapi binatang-binatang lain macam simple dia hidup dia kan, tapi boleh hidup. Itu kenapa mereka boleh hidup tu? Allah Ta'ala ni, Nabi Musa katakan summa hada, Allah Ta'ala yang tunjukkan dia macam mana dia nak ni kan. Padahal dia tak adalah fikiran, tak ada sekolah, tak ada college, tak ada universiti, tapi semua tu petunjuk daripada Allah SWT. Tunjukkan dia macam mana dia nak hidup tu. Jadi itu kata Nabi Musa kepada Firaun, itulah Tuhan itulah yang berikan semua benda ni kan, bukan awak pun tak tahu. Ni binatang ni semua ni awak tahu, lipas semua kan awak tahu. Awak tak tahu wahai Musa, wahai Firaun, Tuhan aku ni, Tuhan kita semua kan. Jadi sekarang ni Firaun pun dah mati akal, tak nak jawab. Sekarang dia alih pula. Kata ulama sini terusnya dia kata apa dalam ayat 51, dia kata qala fama balul qurunil ula. Sekarang dia pusing lah, dia kata macam kata buang kes lah, orang kata sekarang kan, buang kes lah. Cerita tu dia tak dapat nak jawab dah, dia pusing lah cerita lain pula. Dia kata apa sekarang ni, okey Musa, aku nak tanya kamu, macam mana orang dulu, macam mana orang dulu. Sekarang ni dia bangkitkan isu orang dulu ni maksudnya ialah tok nenek kita dulu macam mana. Kalau ikutnya lah, makna kalau ikut Nabi Musa kata patutnya dalam neraka lah kan. Al-Qurun Ula tu makna kaum Adnya, kaum Samudnya, kaum Lutnya, kaum apa yang orang yang tak beriman tu. Macam mana yang dulu tu? Kalau macam tu, kalau kamu katalah orang tak selamat, orang dulu macam mana? Dia kalau ikutnya kan, ulama tafsir kata sini lah, dia nak minta supaya Nabi Musa tu berkata dalam neraka. Macam tu. Mereka dalam neraka dah tak ikut, tak percaya kepada Allah, kena azab lah. Kalau Nabi Musa berkata macam tu, jadi mungkin akan menyebabkan kemarahan orang ramai ni, membangkit, tu nenek kami dalam neraka, tu nenek kami dalam neraka je. Jadi nak marah lah. Tapi apa jawab Nabi Musa bila Firaun tanya tu, fama balul qurunil ula, macam mana orang dulu, macam mana tu nenek kita dulu macam mana? Tanya Firaun kepada Nabi Musa. Apa jawab Nabi Musa bila Allah Ta'ala tanya, bila ditanya oleh Firaun macam tu? InsyaAllah sama-sama, insyaAllah kita akan tengok jawapan Nabi Musa kan, terhadap ni kan, untuk macam mana kan jawapan yang terbaik kan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, akan disebutkan dalam muka surat 315 insyaAllah. Bersama-sama dengan kita insyaAllah esok lagi, insyaAllah dalam sesi akan datang, InsyaAllah pukul 6.30 pagi insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.